Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak pelajar Pak Lala pada pagi ini? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat sentiasa. Okey, hari ini kita sambung PDPR kita masih dalam bab 1 pengukuran, subtopik 1.2 penyiasatan saintifik pada bahagian kedua, sambungan minggu lepas. Okey, standard pembelajaran kita pada pagi ini ialah menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan lengkap melalui eksperimen bandul ringkas. Okey, apa dia penyiasatan saintifik? Penyiasatan saintifik adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengikut peraturan dan prinsip sains yang tepat, teratur dan sistematik untuk memperoleh pengetahuan sains. Jadinya sebenarnya terdapat beberapa langkah dalam penyiasatan ini. Ianya bermula dari mengenal pasti masalah yang berlaku di sekeliling kita. Okey, contohnya teliti perbualan dua orang kanak-kanak ini. Okey, seorang kanak-kanak lelaki ni dia naik tinggi buaian dia. Okey, buaian dia laju. Manakala seorang budak perempuan ni seorang lagi dia kurang laju. Kenapa kejadian itu berlaku? Okey, sila rujuk buku teks kamu pada muka surat 14 dan juga 15. Okey, sebagai contoh, satu situasi di taman permainan kanak-kanak tadi, kita liti 3 perbualan sahabat ini. Okey, pada rajah 1.11 kan? Okey, apa yang mereka bicarakan tentang buaian? Buaian ini berayun pada kelajuan berbeza. Seorang lagi berkata mungkin disebabkan oleh panjang tali buaian yang berbeza. Jom kita jalankan penyiasatan saintifik menggunakan bandul ringkas untuk mengetahuinya. Okey, rujuk langkah-langkah penyiasatan ini. Okey, inference dia, sebabnya penyiasatan ini bermula daripada mengenal pasti masalah kan, mengenal pasti pembuat limbah dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok pada panduan eksperimen 1.1 muka surat 14 dan 15 dalam buku teks kamu. Okey, dia bagi panduan inference. Okey, inference, tempoh ayunan bandul bergantung kepada talinya. Jadi kat sini dia punya ayunan tempoh ayunan bandul tu bergantung pada panjang tali dia. Jadi kita nak tengok adakah ia satu yang benar ataupun tidak. Okey, jadi kita tengok buat hipotesis, Okey, semakin panjang tali panjang bandul, semakin panjang tempoh ayunan. Kan, sebabnya nak tengok semakin panjang tali buaian di playground tu, semakin dia punya lama dia punya tempoh ayunan dia. Okey, jadi kat sini dalam penyiasatan saintifik kita kena nyatakan tujuan dia. Tujuan adalah untuk mengkaji hubungan antara panjang bandul tadi dengan tempoh ayunan bandul. Jadi dalam selepas kita menyatakan tujuan dia, kita kena mengenal pasti pemboleh ubah. Seperti yang telah kamu pelajari, terdapat 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalatkan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, benda yang kita ejah mula-mula. Okey, ejah mula-mula panjang bandul. Okey, dia boleh panjang, boleh pendek, sedang ni panjang kan. Okey, jadi yang bergerak balasnya adalah seterusnya tu. Yang bergerak balas adalah tempoh ayunan bandul. Dan kita malahkan apatah kita pun tetapkan sepanjang eksperimen tu adalah maksudnya dia punya jisim bandul tersebut. Jadi apakah alat radas yang kita gunakan dalam eksperimen ini? Okey, tengok dalam buku teks kamu, merujuk buku teks, radas yang dibagi panduan tu kita gunakan radas iaitu yang pertamanya kaki retot, jangka sudut. Okey, kat sini kita tengok ni kaki retot. Kamu dah kenalkan kaki retot kan? Kaki retot. Okey, kaki retot. Seterusnya jangka sudut. Protector kan? Kamu dah biasa dengan protector dalam matematik untuk ukur sudut protector. Okey. Ladung bandul. Maksudnya ladung bandul ni adalah ladung. Dia punya orang kata
Ladung ni panggil ladung. Ladung bandul ni maksudnya bandul ni dia punya ladung ni kita ikatkan dengan tali. Okey, kita ikatkan dengan tali untuk dapatkan ladung bandul. Kita ikat tali, ikat dia tu matikanlah sebab takut bila dia berayun nanti jatuh, tergolek dalam makmal nanti. Atau mana-mana lah tempat kita buat eksperimen. Okey, dia punya kita ikat. Ni dia punya kata ladung bandul. Okey, jam randik. Kamu dah biasa dengan jam randik kan? Pembaris meter, pembaris yang panjangnya 1 meter. Okey, seterusnya pengapit G. Biasa kami guna dalam makmal RBT kan? Okey, pengapit G. Okey, pengapit G kan? Okey, pengapit G. Okey, benang 100 cm. Jadi maksudnya benang tadi ni, benang ni kita ukur sehinggalah sepanjang 100 cm. 100 cm bersamaan dengan 1 meter. Okey, kita guntinglah dengan gunting. Kita potong dengan gunting. Okey, seterusnya satu lagi yang terakhir yang disenaraikan dalam alat radas ni iaitu 2 keping papan lapis. Okey, papan lapis ni bertujuan untuk dia kepit bandul tu supaya dia berayun pada tempat yang sama. Okey, ataupun boleh juga gunakan duit shilling. 2 keping duit shilling maksudnya untuk apitkan dia punya ladung tadi. Mana duit shilling? Boleh apitkan pada kaki retot. Boleh gunakan duit shilling. Boleh gantikan dengan duit shilling. Kita apitkan dia. Okey, apitkan dia untuk tetapkan kedudukan bandul tadi. Okey, jom kita jalankan eksperimen. Okey, jom kita jalankan eksperimen sama-sama. Okey, kita rujuk kepada prosedur eksperimen muka surat 14 dan muka surat 15 dalam buku teks. Apa yang diperkatakan adalah yang pertamanya susulkan radas seperti rajah dalam 1.12. Okey, sekarang cikgu dah susul radas. Okey, kaki retak diapitkan dengan apit G pada bawah meja, dekat atas meja ni diapitkan apit G bawah, nak tetapkan kedudukan kaki retak ni dengan apit G. Lepas tu pada bahagian atas tu kita letakkan ladung tadi. Okey, ladung bandul tadi kepitkan dengan dua keping papan lapis. Okey, letakkan pada kaki retak ni. Okey. Jadi kat sini kita nak laraskan dia punya panjang sepanjang 20 cm. Jadi gunakan pembaris meter untuk mengukur panjang 20 cm. Okey, kat sini kita tengok hati-hati dengan pengukuran, elakkan ralat-paralat. Okey. Kita laraskan sehinggalah sepanjang 20 cm. Kalau terlalu panjang kita tarik sikit lagi supaya dia tepat 20 cm. Okey, panjangnya diukur daripada tali benang ni di bawah papan lapis tadi sehinggalah pada permukaan ladung ni 20 cm. Jadi kena betul kita punya catatan panjangnya, okey, supaya untuk dapatkan keputusan eksperimen yang lebih tepat. Okey, apa lagi seterusnya? Bila dah kita laraskan panjangnya 20 cm, kita sesarkan ladung tu untuk ayunkan dia. Okey, untuk ayunkan dia, untuk ayunkan dia kan. Jadi sudut ayunan dia tu kena tetap dan tak boleh besar. Okey, nak tahu dia punya sudut ayunan betul besar atau kecil, kita guna protektor untuk mengukur sudut ayunan bandul. Okey, sudut ayunan bandul tak boleh besar, dia hanya yang paling maksimum 10 darjah sahaja, dan kalau kurang 9 ke 8 ke pun boleh dia kurang daripada 10 darjah. Okey, mungkin kita boleh buat 9 darjah kan, 10 darjah. Kita guna protektor, kita sesarkan, tarik sikit. Okey, kita tarik sikit. Lepas tu nak ayunkan dia sebanyak berapa kali ayunan? Sebanyak 20 ayunan. Sorry, dia tak kita tarik tadi. Ukur semula. Dia ukur semula dengan keadaan yang tepat supaya dia tidak lari, dia kata. Okey, kena betul-betul ketat sebenarnya. Supaya dia tak jatuh ke bawah kan. Okey.
Nak ukur 20 ayunan ni, maksudnya ayunan itu, nak tahu satu ayunan ni adalah satu ayunan. Satu ayunan tu adalah pergi dan balik. Satu ayunan tu 1, 2, 3, 4. Masuk kat sini kita nak dapatkan 20 ayunan. Jadi sekalikan dia punya ayunan dia tu, okey, guna jam randik tadi. Okey, guna jam randik. Tarik, sangat kecil je. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cepat. Sorry. Okay, dia cepat. Dia bila kecil dia cepat. So, kita kena buat hati-hati. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Dah dapat 20 ayunan. Kita lihat pada jam randik tu berapa bacaan masa. Dan masa ni kita catatkan pada jadual 1.6 untuk di bawah kolom T1. Okay, so kita pun buatlah 18. Okay, kat sini baca 15, 16, 17, 18, 19. Mungkin dapat 19. Itu dia 19. Seterusnya, dah dapat satu ayunan kan? Ulang langkah 4 tadi. Kita ulang yang 20 cm tu, ulang 20 ayunan. Sebagai untuk masa yang T2. Ulang 2 kali. Setiap panjang ni ulang 2 kali ayunan. Okay, buat cara yang sama. Okay, dapat 20 ayunan. Kira balik Nak daripada tadi, daripada dapat bacaan. Kita nak kosongkan balik, nak start balik, kita tekan. Lepas tu baru kita tekan balik kan. Okay. Okay, maksudnya nak ulang balik cara yang sama tadi. Kira 20 ayunan. Lepas tu dapatkan dia punya berapa bacaan. Bila dah dapat bacaannya, dah dapat 2 bacaan bagi setiap panjang. Lepas tu kira T purata. Maksudnya panjang masa purata untuk satu ayunan 20 cm ni berapa purata dia. Okey, seterusnya kira purata tu bagi 2 je lah sebab kita buat 2 kali ayunan. Okey, seterusnya nak tahu tempoh dia, nak dapatkan tempoh ayunan. Dia adalah tempoh ayunan tu T purata tadi bagikan dengan 20 sebab dah dapatkan satu tempoh ayunan je. So T bagi 20. Bila T bagi 20 dapatlah tempoh dia kan. Jadi kamu isikan pada kolom yang T dalam buku, dalam seperti contoh kan dalam T tu. Okey. Dah dapat T tempoh ayunan, dapatkan juga bacaan T kuasa 2. Tempoh ayunan kuasa 2. Lepas tu untuk panjang yang seterusnya, ulang langkah 2 sehingga 7 daripada prosedur dalam teks tu. Untuk panjang 30, 40, 50 kita guna pembaris kita lah. Okey, contohnya 30. So, kita tarik sampai 30. Lepas tu buat 20 ayunan. Beginilah seterusnya untuk 40, 50, 60, 70. Panjang sebab tu kena guna PG untuk tetapkan kedudukan kaki retot ni. Okey, dia punya ayunan ni kan. Okay, bila dah dapat semua dah bacaan, kita dah isi semua T1, T2 untuk setiap panjang dia. Dapatkan T purata dan dapatkan tempoh untuk satu ayunan bagikan T20. Bagi 20 tadi formula untuk satu prosedur yang ketujuh tadi tu. Dapatkan dia punya nilai-nilai semua tu. Lengkapkan jadual 1.6. Dah lengkap jadual 1.6, kita pun analisis data. Macam mana analisis data? Analisis data adalah dengan plotkan graf. Plotkan graf macam yang sebelum ni lah, PDP yang sebelum ni lah kita belajar kan. Nak plotkan graf dan cari hubungan ni kan. Okay? Jadi analisis data tu rujuk kepada buku teks muka surat 15. Okay, muka surat 15. Okay, maksudnya selesaikan kat sini semua ada data graf, lepas tu analisis data.
Okey, untuk data ni cikgu akan bagi pada kamu lepas ni. Sebabnya kita kan PPR kan, so tak ada, kita tak buat eksperimen dalam amal. Cikgu buat apa yang telah dilakukan oleh pelajar terdahulu ataupun cikgu akan dapatkan daripada buku rujukan dan sebagainya. Kita akan dapatkan data dia. Daripada data tu lah kamu analisis data daripada jadual 1.6. Okay, analisis data tu untuk setiap 1, 2, 3, 4 analisis data kat situ. Dan setiap analisis data kamu buat kesimpulan berdasarkan pada analisis data tu maksudnya berdasarkan pada graf tersebut. Dah tu dah siap masuk dah siap analisis data, sediakan laporan yang lengkap dalam eksperimen ini. Okey, macam mana nak sediakan laporan eksperimen? Okey, laporan eksperimen ni kamu boleh rujuk buku teks muka surat 14 dan 15. Okey, untuk laporan eksperimen ni pertamanya kamu tulis tajuk dia. Okey, eksperimen bandu ringkas diikuti dengan inference, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, radas, bahan, prosedur, jadual keputusan, seperti jadual 1.6 tu tadi. Okay, seterusnya analisis data. Okay, maksudnya kat sini kamu guna buat graf dan analisis graf lah. Okay, seterusnya kesimpulan dan yang terakhir kamu jawab perbincangan seperti muka surat 16. Pada penghujung PDPR ini, okay, macam biasa, selesaikan latihan. Kat sini untuk hari ini, selesaikan latihan formatif 1.2. Jawapannya kamu PM pada cikgu untuk saya makan. Okey dah, kita selesai bab pertama, bab 1 pengukuran. Sebagai pengukuhannya, selesaikan penilaian prestasi. Okey, pada muka surat dalam buku teks kamu, muka surat 18, 19, 20, 21 dan 22. Nampak macam banyak kan, tapi sebenarnya tak adalah banyak sangat. Untuk pengukuhan kamu, untuk kamu lebih faham apa yang perlu kamu master dalam bab pertama ni, bab pengukuran. Okay, jadi jawapan kamu macam biasa. PM pada cikgu untuk saya makan. Kalau ada sebarang kemusykilan, kita boleh bincang sama-sama. Okay, sampai setakat ni dulu kali ini. Terima kasih semua. Bye.